وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الهداة المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جعلنا الله تعالى وإياكم من الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab-adab yang diajar oleh Islam. Dan kita telah baca muqaddimah dan 3 adab Islam. Adab yang pertama dan kedua menceritakan tentang salam. Hari ini sepatutnya kita baca adab yang iaitu tentang meminta izin. Kalau ingin masuk rumah orang, kita harus minta izin terlebih dahulu baru boleh masuk. Cuma sebelum kita baca adab yang keempat ini, saya ingin mengungsikan sedikit ilmu dan faedah yang berkait dengan adab salam dalam Islam. Antaranya, syartuhu isma'un wattisal kattisalil ijabi wal qabul. Ini satu faedah. Faedah yang pertama, syarat jawab salam. Kalau orang ucap Assalamualaikum, apa syarat kita jawab kepada orang itu? Syaratnya dua. Yang pertama, al-isma'. Mesti kita jawab dengan suara tinggi sampai orang itu dengar jawapan kita. Wajib, itu wajib. Tidak cukup kalau orang ucap salam kepada kita, kita jawab, saya jawab. Jawab macam mana? Tak dengar. Jawab dalam hati. Tak jadi. Jawab dalam hati tak guna. Itu tak guna. Wajib. Jawab salam tu wajib. Okeylah, saya jawab. Dijawab dengan suara sangat rendah. Orang yang salam tak dengar. Tak guna juga. Tak betul. Syarat jawab salam tu kena tinggikan suara sampai dia dengar. Ini syarat pertama. Sebab jawab tu wajib kan? Jawab salam wajib, bukan sunnah. Jadi wajib itu ada syaratnya. Macam salat ada syaratnya, zakat ada syaratnya. Apa-apa amalan wajib ada syarat. Dia sah. Syarat sah dia. Jadi syarat yang sahkan jawapan kita kepada salam orang ada 2. Syarat yang pertama al-isma'. Mesti orang itu dengar jawapan kita. Syarat yang kedua al-ittisal. Mesti bersambung. Selepas ucap salam kita terus jawab. Bukan orang dah ucap salam sebelum setengah jam kita baru nak jawab salam dia. Itu syaratnya. Sebab apa? Orang boleh ikut hawa nafsunya. Islam ini mensyariatkan salam untuk menyebarkan mahabbah, cinta, keamanan. Jadi wajib kita jawab salam sampai orang tu dengar dan terus selepas dia mengucap salam. Tidak boleh kita lambat-lambat. Kalau bukan, semua orang boleh tipu. Dengan apa? Orang dah salam, Assalamualaikum. Orang tu tak jawab, diam je. Memang sengaja tak nak jawab. Lepas orang tu dah jalan, dah jauh, baru orang yang duduk ni dia kata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dia boleh kata saya jawab salam, saya pun jawab dengan suara kuat, bukan dalam hati saja. Kita cakap sama dia, minta maaf, jawapan kamu ini tak sah. Saya sudah menunaikan hak wajib orang Islam yang sudah ucap salam, minta maaf.
kamu tidak menunaikan hak lagi. Kamu masih salah. Saya jawab salam, jawapan kamu salah. Sebab apa? Sebab dia tidak bersambung terus selepas orang mengucap salam. Jadi bukan masalah dan faedah ini penting kita mengetahuinya. Kerana mungkin ada orang yang tidak perhatikan tentang perkara itu. Jadi saya ulang sekali, 2 syarat sah jawapan salam kita kepada orang lain. Yang pertama, al-isma', mesti dia dengar. Yang al-ittisal, bersambung. Yakni kita jawab salam terus setelah salam orang tu. Depan dia supaya dia boleh dengar jawapan. Sebab kalau kita jawab salam selepas dia dah balik, dah pergi, dah jauh, tak dengar, tak ada apa-apa faedah jawapan kita tu. Jawab salam itu untuk memasukkan rasa aman dan ketenangan dalam hati orang yang ucap salam. Dan orang yang ucap salam sekarang sudah rasa takut dan risau dari kita sebab kita tak jawab salam dia. Sebab itu jawab salam tu wajib. Ini faedah pertama. Faedah kedua tentang salam juga. Apa hukum atau apa cara jawab salam kepada orang yang tidak boleh mendengar? Telinganya tak boleh dengar. Kalau kita jawab dengan mikrofon pun dia takkan dengar. Dia memang ada masalah telinga. Jadi ulama berkata wajib kita kumpulkan dua-dua cara dalam hal menjawab salam orang itu yang sakit. Apa dua perkara tu? Kita wajib jawab salam dengan lidah, waalaikumsalam. Walaupun dia tak dengar, tetapi kita wajib sekali buat isyarat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, supaya orang itu faham dan tahu kita sudah jawab. Supaya kita sampaikan perasaan tenang, perasaan aman kepada hati orang itu. Kita wajib buat isyarat juga, waalaikumsalam. Ingat tak? Sebab kita tahu dia orang tak dengar. Jadi mungkin kita jawab dengan lidah, dia tak dengar. Tapi ulama kata itu kalau dia tak faham, kecuali kalau kita buat isyarat. Kalau dia orang yang biasa boleh baca mulut orang, yakni orang jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan orang itu faham, dia tengok mulut orang dah sampai ke badannya, dia faham yang kamu sekarang jawab salam ke badannya. Kalau begitu ulama kata tak apalah, tak mesti angkat tangan. Tak mesti angkat tangan untuknya. Faham insya-Allah. Ini yang kedua. Faedah 3. Sunnah kita kalau ucap salam kepada orang, kita ucap dengan lafaz alaikum, bukan alaika, kepada kamu semua. Walaupun orang itu yang depan kita satu orang saja, walaupun orang yang dalam rumah tu satu orang, sunnah kita ucapkan salam kita dengan lafaz umum, ramai, untuk ramai. Kita ucap salam untuk ramai. Kita boleh kata assalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu satu orang, boleh. Kalau mereka dua-dua, boleh kata assalamu alaikuma, kepada dua-dua kamu, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ramai, kena assalamualaikum. Tapi sunnah kita sentiasa jadikan salam kita untuk ramai. Walaupun yang depan kita itu satu orang. Kenapa? Kerana ulama berkata kita ucapkan salam dengan niat kepada orang itu, begitu juga kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ada di tempat itu. Tempat itu rumah atau masjid atau di jalan atau di restoran atau di mana-mana, kita tidak tahu, mungkin ada malaikat. Bahkan yakin ada malaikat kerana setiap satu manusia ada dua malaikat sebelah kanan dan kirinya. Jadi bagus kita sentiasa ucap assalamualaikum
tapi itu satu orang. Maksud saya untuk malaikat yang sebelahnya sekali. Kita ucap salam sekali untuk para malaikat juga. Ini faedah ketiga. Faedah yang keempat, yaitu perkara yang selalu jadi. Yaitu perkara yang selalu jadi. Apa tu? Kadang-kadang kita bertemu dengan orang kat orang lain, kita nak salam, dia pun nak salam. Jadi serentaklah, berserentak. Dua-dua ucap salam sama-sama sebutkan. Assalamualaikum, sama-sama mereka sebut. Mula dan berhenti sama. Kan kadang-kadang jadi kan? Salam, dua-dua orang ucap salam sama. Assalamualaikum, sama-sama salam. Orang tu pun salam kepada kita sama-sama. Sama-sama mereka sebut, sama-sama mereka berhenti. Apa hukumnya? Ulama kata wajib atas dua-dua jawab salam kepada yang lain. Wajib atas dua-dua jawab salam kepada yang lain. Dua-dua yang berserentak ucap salam, dua-dua wajib jawab. Assalamualaikum. Oh, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua-dua kena jawab. Yang pertama jawab yang kedua jawab kepada yang pertama. Tapi kalau dua-dua ucap salam, cuma salam A kepada B mendahului salam B. Contohnya Zaid dan Amr. Zaid ucap salam, Amr juga ucap salam. Cuma Zaid dapat baca salam sebelum Amr. Amr salam sekali, terkeluarlah, tersebut, tersalam daripada mulutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perkara itu yakni bukan berserentak sama-sama mula dan habis sebutan itu, maka ulama kata salam Amr itu dikira atau dianggap jawab kepada salam Zaid. Faham? Kalau dua-dua ucap salam, yang pertama ucap salam, yang kedua ucap salam juga, cuma lambat sikit, maka ulama kata tak apalah. Salam kamu wahai Amr kiranya jawab. Apa maksud tu? Maksud tu Amr itu tak perlu jawab waalaikumsalam, cukup salam itu jadi jawab. Salam itu boleh dikira jawapan salam kepada Zaid. Baik. Faedah setelahnya, siapakah yang sepatutnya dia yang mula ucap salam? Ada kadang-kadang ada keadaan orang tu yang harus baca salam, dia salah kalau tak baca salam. Kalau yang lain mula salam, dia jadi lagi afdal, dan orang itu ada masalah dan dia salah. Siapakah yang harus dia yang mula salam? Biasanya siapa-siapa yang mula salam itu lebih afdal, tapi kadang-kadang ada keadaan seorang itu lebih harus dia yang mula salam, iaitu ar-rakib 'alal mashi. Orang yang naik atas kenderaan haruslah dia yang mula salam kepada orang yang jalan kaki. Contohnya kita jalan dengan kereta, buka tingkap ada orang jalan, Assalamualaikum. Jangan tunggu orang yang jalan tu salam kepada kita, sebab kita sekarang atas kenderaan. Jadi lebih tawaduk, lebih merendahkan diri, kita yang ucap salam. Kita yang ucap salam kepada orang yang jalan kaki. Jadi orang yang naik atas apa-apa kenderaan, dialah yang harus mulakan salam kepada orang yang jalan kaki. Okey? Yang kedua, orang yang jalan kaki, dialah yang harus ucap salam kepada orang yang berdiri, tak jalan. Ada orang berdiri je.
Orang yang jalan sebelahnya, dia yang harus ucap salam. Kenapa kita cakap itu? Sebab kalau dua-dua tu gaduh, cakap, dia ini tak salam, dia tak salam kepada saya. Kita kena cek. Waktu itu bagaimana keadaan kamu dua-dua? Dia kata, saya lalu sebelah dia tak salam kepada saya. Kamu yang salah. Kamu yang jalan, kamu yang harus salam kepada orang yang berdiri. Bukan dia yang harus salam kepada kamu. Jadi kamu yang salah, bukan dia yang salah. Ini dua. Lagi juga, orang yang berdiri, dialah yang harus mulakan salam kepada orang yang duduk. Kalau ada orang berdiri, ada orang duduk. Yang berdiri tu, dia yang harus mulakan salam kepada yang duduk. Ala waqif wa qa'id wa mutajah. Wa saghir ala kabir. Dan hendaklah yang kurang umur, yang budak atau yang muda, dialah yang mulakan salam kepada yang lebih tua. Dia kena hormat, dia kena adab dengan orang yang lebih tua darinya. Jadi kalau ada orang tua dengan orang yang lebih muda darinya, yang lebih muda itu dialah yang harus mulakan salam. Dia harus mulakan salam kepada orang tua itu. Wa qalil ala kathir. Macam tu juga kalau ada dua kumpulan bertemu, macam kawan-kawan dengan kawan tim yang lain. Tim yang pertama, kumpulan yang pertama, mereka 3 orang sahaja. Tim yang kedua 5 orang. Jadi siapa yang harus mula salam? Siapa yang salah kalau dia tak mula salam? Yang sikit. Yang sejumlah mereka sedikit, mereka yang harus ucap salam kepada yang jumlah mereka ramai. Yakni kalau mereka 3 orang, harus mereka yang mula salam kepada yang 5 orang. Kerana jemaah tu lagi ramai. Jemaah tu lagi ramai. Baik. Kita sudah belajar adab itu sekarang. Bagaimana kalau terbalik? Yang banyak, mereka lah yang mula salam kepada yang sikit. Yang tua, dia yang salam kepada yang kecil. Yang duduk, dia yang salam kepada yang berdiri. Yang berdiri, dia yang salam kepada yang jalan kaki. Yang jalan kaki, dia yang salam kepada yang naik kenderaan. Apa hukumnya? Tidak makruh, tidak ada apa masalah. Boleh. Perkara itu boleh. Perkara itu boleh, tidak makruh. Bukan makruh. Yakni sekiranya kalau orang melakukan perkara yang lebih aula yang lain buatnya, tidak ada masalah. Bahkan dia jadi sekarang lebih mulia, lebih afdal, lebih bagus. Bagusnya, tawaduk sangat ni. Hatinya sangat rendah, rendahkan diri. Itu kalau terbalik. Okey. Sekarang ada satu masalah juga. Kita tadi kata yang jalan kaki, yang naik kenderaan, yang naik kenderaan, dialah yang harus mulakan salam kepada yang jalan kaki, kan? Betul. Okey, bagaimana sekarang kalau yang jalan kaki itu, yang jalan kaki sikit, yang jalan kaki sikit, mereka dalam kenderaan, contohnya naik Myvi, mereka dalam kereta Myvi 4 orang, kiranya banyak, kan? Bukan naik, macam apa, naik Myvi 4 orang, sebelah mereka 2 orang,
sebelah mereka 2 orang jalan kaki. 2 orang jalan kaki. Apa yang masalah sini? Yang masalah sekarang kan kita kata yang banyak, yang sikit kena salam kepada yang banyak. Yang naik kenderaan kena salam kepada yang jalan kaki. Sekarang yang sikit itu yang jalan kaki sikit, yang naik kenderaan ramai. Jadi adakah yang sikit ini mereka kena mula? Kalau kita kata kena mula tapi mereka jalan, kan itu naik. Kan dia yang naik kena jawab salam. Ini satu kemusykilan. Masalah macam mana sekarang? Siapa yang lebih aula? Siapa yang lebih harus ucap salam? Faham tak masalah itu? Macam mana masalah itu? Al-Imam An-Nawawi jawab. Al-Imam An-Nawawi dia selesaikan masalah ni. Dia kata, siapa-siapa yang datang singgah kepada yang lain, dialah yang harus ucap salam. Tak kisah dia ramai, mereka ramai atau sikit, mereka naik kenderaan atau jalan. Yakni kalau yang naik kenderaan MyV itu, mereka yang lalu sebelah yang sikit, mereka kena ucap salam. Sebab yang 2 itu jalan, bukan yang 2 orang tu datang kepada orang yang naik MyV. Yang naik MyV tu dia kena ucap salam kepada orang yang jalan. Begitu juga terbalik. Kalau yang naik MyV tu mereka duduk check Waze, check location. Tiba-tiba datang yang 2 orang tu. Sekarang 2 orang ni mereka kena ucap salam walaupun mereka jalan dan itu naik. Mereka tu naik. Sebab apa? Sebab mereka yang datang kepada orang yang naik MyV itu. Mudah-mudahan kamu semua faham perkara tu. Siapa yang lebih aula, yang harus dia yang mulakan salam kepada yang lain. Baik. Kita ambil faedah lapasnya, lain juga. Apa hukum salam dengan bahasa lain, bahasa Arab? Adakah salam dengan bahasa lain, bahasa Arab jadi sunnah dan wajib kita jawab tak? Adakah wajib kita jawab kepadanya kalau dia salam dengan bahasa Melayu atau Inggeris sebagainya? Ulama kata terlebih dahulu boleh mengucapkan salam dalam bahasa bukan Arab. Boleh. Perkara tu boleh, bukan makruh, bukan haram. Walaupun dia mampu dan pandai sebutkan salam dalam bahasa Arab, walaupun dia boleh. Dia boleh, tapi hari ini dia nak salam dalam bahasa Inggeris, dia baru belajar bahasa Inggeris. Tak apa. Boleh. Bukan ucapan lain salam, tidak. Dia sahaja translate salam itu. Faham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu dalam bahasa lain. Bukan dia sebutkan satu ucapan lain. Tidak. Assalamualaikum juga, tapi dalam bahasa lain. Ulama kata boleh perkara itu. Cuma salam itu akan cukup kalau orang yang dengar tu faham maksudnya. Kalau orang itu faham, baru boleh salam itu diguna dan wajib jawab kepadanya. Tapi kalau satu budak yang baru pergi belajar dekat negara Turki ke atau Jepun, balik pula kepada nenek dekat kampung yang tak tahu apa-apa, dia nak ucap salam kepada nenek dalam bahasa Jepun. Apa yang akan jadi tu? Itu salah. Itu tak boleh. Sebab apa? Sebab nenek tu dia tak faham bahasa Jepun. Salam itu boleh dalam bahasa lain, bahasa Arab, tetapi syaratnya orang yang dengar itu salam, dia faham. Dia faham translate-nya. Dia faham bahasa tu. Kalau dia tak faham bahasa tu, tak wajib jawab salam. Tak wajib. Tetapi yang lebih afdal, salam itu dalam bahasa Arab. Itu lebih afdal. Itu lagi bagus. Lagi bagus salam
dalam bahasa Arab. Juga antara faedah-faedah yang penting kita mengetahuinya, iaitu yukrahu takhsisul ba'dhi min al-jam'i bis-salam ibtida'an wa raddan lima fihi min al-ihash. Makruh kalau kita datang kepada satu kumpulan di mana-mana mereka duduk, kita ucap salam tapi ditipikan dua orang daripada jemaah tu. Macam dia datang kepada jemaah masjid, dengan mereka ada dua orang bukan jemaah masjid, mereka jemaah surau. Ya, ini bukan dari jemaah mereka. Mereka tahu diri mereka jemaah surau. Orang ni datang kepada kumpulan itu, dia ucap salam begini. Dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jemaah masjid. Oh, perkara tu makruh. Makruh macam tu. Sebab perkara tu akan buat orang lain yang dari surau terasa. Jangan kita khususkan salam kita kepada sebahagian dan tidak memasukkan bahagian yang lain. Assalamualaikum kepada jemaah surau. Yang jemaah masjid kenapa pula tak nak salam? Sebab apa makruh? Dia kata lima fihi minal ihash, kerana perkara itu membuatkan orang tu terasa, dan Islam tidak suka kita buat orang lain terasa dengan kita. Lagi kalau dengan menggunakan adab Islam atau amalan Islam. Ada kadang-kadang orang buat orang lain terasa, buat orang lain sedih, buat orang lain tak tenang, sedih, takut, risau. Dengan apa? Dengan amalan Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia gunakan adab Islam untuk menghancurkan hati orang lain. Perkara itu tidak baik. Perkara itu tidak baik. Sebab itu Nabi SAW bersabda, antara tanda-tanda hari kiamat, zaman itu akan rusak sehingga orang Islam akan mengucapkan salam hanya kepada orang yang dia kenal sahaja. Hatta kadang-kadang dia datang kepada kawan dia duduk dengan orang lain, dia ucap salam kepada kawan dia sahaja. Belik kadang-kadang jadi ini. Perkara tu sangat belik. Dia kadang-kadang satu meja mereka duduk, satu meja dengan kawan dia, tapi dia datang sampai meja tu, pegang kawan dia salam kepada, apa khabar, sihat, apa khabar, Assalamualaikum, khair, sihat, Alhamdulillah, okey, bagi Assalamualaikum. Yang lain bukan Islam ke, bukan muslimin, mereka, Nabi SAW kata akhir zaman ini orang akan khususkan salamnya kepada orang yang dia kenal sahaja. Perkara itu makruh, tidak baik. Kita kalau datang kepada orang, salamlah kepada semua. Semua juga muslimin, semua juga layak mendapatkan salam daripada kita. Walau ata bihi ba'da takallam lam yu'tad bihi. Ini masalah penting juga. Bilakah wajib kita jawab salam orang? Bila? Bukan dalam segala keadaan. Ulama kata, kalau dia betul-betul ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terlebih dahulu sebelum dia bercakap apa-apa, salam dia ini nilai, salam dia ini dihargai dalam Islam. Maknanya wajiblah atas orang itu, kalau dia ingin kita wajib jawab salamnya, dari mula dia datang, sebelum dia mengucapkan apa-apa yang lain, mula sembang, tanya apa-apa, dia kena ucap salam terlebih dahulu, baru dia cakap apa-apa yang lain. Sebab itu ulama kata, sekiranya kalau dia mula cakap, dia datang kepada orang, dia kata, apa khabar, sihat, macam mana, oh dah lama duduk sini, ya, oh okey.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tu, dah sempang, dah tanya, dah macam, baru nak ucap salam. Ulama kata orang yang buat cara ini, kewajiban jawab salamnya jatuh. Tak wajib. Bagus kita jawab salam, tak apa, supaya dia tak ada, tapi dah tak wajib. Yakni kalau kita tak jawab kepadanya, kita tak salah. Sebab apa? Kerana dia mulakan pertemuan dia dengan kita tanpa salam, dengan kalam-kalam yang lain. Perkara itu tidak baik. Kita harus mulakan ucapan kita dengan orang. Ketika baru kita bertemu dengannya, sunnah kita mulakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti sekejap dengan azan, lepas tu kita sambung insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marhaban bil qaili adlan wa bis salati marhaban wa sahlan ana asyhadu an la ilaha illallah.
Jadi faedah yang tadi, kalau dia mulakan pertemuannya tanpa salam, kemudian baru dia salam, maka jatuhnya wajib jawab kepadanya. Tapi ulama kata itu kalau dia bukan kerana jahil atau lupa. Kalau dia lupa atau dia jahil, tak tahu perkara itu, wajib atas kita jawab kepadanya. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Yakni dia dimaafkan kerana dia tidak tahu atau jahil. Baik. Faedah setelahnya iaitu apa hukum salam kepada perempuan. Perempuan, antara perempuan sunnah salam dan wajib jawab. Tapi antara perempuan dan lelaki, ulama kata kalau ada fitnah, kalau boleh jatuh fitnah, iaitu salam lelaki ajnabi kepada perempuan ajnabi yang muda, dua-dua fitnah, maka tidak sunnah. Tidak sunnah. Dan kalau lelaki itu ucap salam kepada perempuan tu, atau perempuan tu salam kepada lelaki, tak wajib jawab, kerana boleh jadi fitnah. Kecuali ulama kata kalau perempuan itu, wanita itu tua, tidak ada apa-apa fitnah, maka sunnah. Kalau kita lalu sebelah nenek, makcik, kita ucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia kalau jawab, wajib kita jawab. Dia kalau salam, kita wajib jawab kepadanya. Begitu juga kalau jawab kepada kumpulan yang ramai perempuan, yang tidak akan jadi fitnah. Kalau satu orang itu jadi fitnah, tapi kalau ramai, jadi perkara itu kalau tak jadi fitnah, tak apa. Baik. Bagaimana kalau masuk dalam rumah, tak ada siapa-siapa dalam rumah? Kalau tak ada siapa-siapa di dalam rumah, maka sunnah kita mengucapkan salam yang dalam tasyahud tu, iaitu assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Ini sunnah kita bacanya. Baik. Kita salam kepada orang yang sedang membuang air, atau sedang minum, atau sedang makan, dalam mulutnya dia sedang kunyah, dalam mulut kita salam, Assalamualaikum. Orang dah kebut sampai dah mau sikit untuk nak jawab salam. Tak baik. Ini bukan adab. Adab kita sebagai orang Islam, kalau orang sedang kunyah, sedang makan, kita tunggu dia. Lepas telan, baru kita ucap salam. Atau orang sedang tengah buang air, kita nak ucap salam. Atau orang tengah minum, cawan dalam mulutnya, dekat mulutnya air, kita ucap salam waktu tu juga. Perkara tu tidak baik. Tidak sunnah kita ucap salam dengan cara itu. Bahkan ulama kata tidak baik juga kita salam kepada orang yang sedang solat atau sujudul tilawah ke apa-apa. Jangan kita salam waktu orang solat. Atau dia baca talbiyah dekat haji atau umrah, labbaik Allahumma labbaik, waktu tu pula kita sebut nak baca Assalamualaikum. Macam ni, biar orang sibuk dengan zikir di tempat itu. Atau Bilal waktu baca azan, orang tinggal baca azan, kita sebut Assalamualaikum. Orang baca azan atau baca iqamat, tidak baik. Juga tidak baik kita ucap salam kepada orang yang sedang mengantuk. Orang tengah mengantuk, kita Assalamualaikum. Alaikum, kita buat orang terkejut, buat orang kelagaput dan tak selesa. Tak baik kita ucap salam waktu orang mengantuk. Macam tu juga kepada khatib Jumaat. Kalau khatib atas mimbar mengucapkan khutbah, tak baik kita baru masuk Assalamualaikum. Khatib tinggal sampaikan khutbah, tapi dia ucap salam juga kepada khatib. Juga tidak baik kita salam kepada orang yang dengar khutbah. Orang yang dengar khutbah sekarang sibuk,
Bahkan ulama kata tidak baik kita ucap salam kepada sesiapa yang sedang sibuk dengan sesuatu. Tapi sibuknya itu sehingga dia yakni fokus sangat kepada perkara itu. Hatta ulama kata kalau orang baca Quran kita boleh ucap salam, tapi kita tengok keadaannya. Kalau dia dalam tadabbur khusyuk sampai dia sangat dah tak ada dengan dunia ini, khusyuk dalam bacaan Quran itu, stop. Jangan baca salam waktu sekarang. Biar orang khusyuk. Orang sekarang tinggal tadabbur Quran. Jangan kita kacaunya. Biar dia baca Quran. Itu lebih baik. Baik. Tapi bagaimana? Bagaimana kalau ada orang yang tak faham? Ada kadang-kadang macam tu. Ada orang tak faham. Orang dalam tandas dia nak ucap salam. Assalamualaikum dalam tandas. Orang tinggal solat, dia salam. Orang tinggal baca azan, dia salam. Assalamualaikum. Atau kadang-kadang orang tinggal ambil wuduk. Sebab waktu ambil wuduk makruh kita bercakap. Sebab itu kadang-kadang salah orang ambil wuduk borak-borak. Sedang borak-borak dengan orang yang lain. Tak. Bagus kita dalam waktu wuduk kita khusyuk. Kita hadirkan hati. Kita baca doa waktu ambil wuduk. Jadi bagaimana kalau ada orang yang tak faham ini, tetap juga ucap salam. Orang tinggal salat, mungkin dia tak tahu orang itu dalam salat atau orang itu tinggal baca azan macam tu. Dia baru masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tengok orang tu salat. Bagaimana? Ulama kata untuk jawab tak boleh. Jawab dalam salat tak boleh. Batal salat kalau jawab. Kalau jawab orang dalam salat batal. Jadi bagaimana sekarang orang yang sedang salah buat dengan salam orang itu? Fuqaha mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i, mereka berkata orang itu yang sedang salah dia boleh jawab salam kepada orang itu dengan tangan dia saja. Yani dalam salat. Dalam salat. Ini semua ulama mazhab Syafi'i kata begitu. Kita kalau orang salam, Assalamualaikum. Cukup. Jangan dengan subur dengan lidah. Dengan tangan sahaja pun dengan ringkas. Itu kalau kamu nak jawab. Itu bukan wajib. Tak, itu kalau kamu nak jawab. Sebab itu kadang-kadang ada seorang guru yang faqih, alama, ulama, dia kadang-kadang sahaja dia buat itu untuk nak ajar belajar dia tentang hukum itu. Yani kadang-kadang orang awam terkejut, apa ni dalam salat dia buat macam ni. Lepas tu dia terangkan kepada mereka yang perkara ini boleh dalam mazhab Syafi'i, tapi dengan tangan sahaja, pun dengan cara ringkas, jangan 3 kali gerak. Nanti lepas habis salat barulah jawab kepada orang itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana Nabi SAW buat waktu wuduk. Nabi SAW ambil wuduk, ada satu orang cakap Assalamualaikum. Nabi SAW tak jawab. Laki tu dah mula risau. Kenapa pula? Rasulullah marah saya ke? Rasulullah apa? Saya risau. Lepas Rasulullah habis wuduk, Rasulullah cakap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata minta maaf, saya tak jawab kamu tadi sebab saya ambil wuduk. Kita kalau ambil wuduk, kita kena doa khusyuk, bukan sibuk dengan jawab salam orang. Baik. Faedah yang terakhir tentang salam, iaitu yang selalu orang cakap, kirim salamlah kepada dia. Okey, kirim salam. Apa hukumnya? Sunnah kita kirim salam kepada orang yang jauh, yang kita tak sampai kepadanya. Sunnah. Dan wajib atas orang yang sana yang dapat sampai kepadanya salam kita, wajib atasnya salam terus di waktu itu. Lepas sampai kepadanya, kita ucap salam kepadanya. Tetapi ini yang ramai orang tak tahu, iaitu syarat wajib jawab kalau orang hantar salam kepada kita. Apa syaratnya? Syaratnya mesti ada sebutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksudnya? Sebutan Assalamualaikum mesti ada daripada mulut orang yang kirim salam atau daripada orang yang tinggal, yang sampaikan salam. Kalau dua-dua tak ucapkan salam, hanya menyatakan sahaja. Yang pertama tu dia kata
kirim salam kepadanya, okey? Dia kata okey. Nanti orang tengah tu pergi sampai orang tu, dia kata orang tu kirim salam kepada kamu. Sekarang orang itu yang baru dapat salam tak wajib jawab. Sebab apa? Dua-dua tak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana cara kita hantar salam kepada orang jauh? Caranya kita cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai sefulan, sampaikanlah salam saya ni kepada dia. Okey, itu caranya. Itu caranya. Kita ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fulan, sebut nama dia atau tak payah sebut, yang penting sebut Assalamualaikum. Nanti kita suruh orang yang dengar kita sekarang, suruh dia sampaikanlah salam ni kepada dia. Dia kata okey. Dia pergi kepada orang tu, dia kata orang yang kirim salam, dia kata kirim salam saya kepada fulan. Nanti orang tinggal tu lepas sampai kepada orang di sana, dia kata kepadanya, sefulan kirim salam kepada kamu dengan lafaz Allah barakatuh. Sekarang orang tu dah wajib jawab. Sebab apa? Ada lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau, itu yang ulama kata, kalau dua-dua orang yang kirim salam dan orang tengah tu dua-dua mereka tak sebutkan Assalamualaikum, maka ulama kata yang dapatkan salam itu tak wajib jawab kepadanya. Tapi tetap juga sunnah dan baik. Kata tidak, sebab lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak ada. Yang kirim salam kata sampaikanlah salam saya. Yang orang tengah dia kata sefulan kirim salam kepadamu. Mana Assalamualaikum? Tak ada. Tapi perkara tu pun orang yang sana dia perlu tahu orang yang kirim salam tu tak sebut. Jadi lebih wara', lebih baik kita terus jawab salam kepada orang yang sampaikan salam kepada kita. Maka kesimpulannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah satu adab yang besar dalam agama Islam. Banyak syaratnya, banyak faedah-faedah tentang salam, banyak hukum bergantung dan berkait dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahaja. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita cahaya adab, cahaya akhlak, cahaya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua sentiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab-adab yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada siapa-siapa nak tanya sebelum kita habis? Ada soal? Ya. Kalau ada soal boleh, kalau tak ada soal tak apa. Tak apa. Ini saya tak ada soal. Ya khair. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.